KDN dan JPN. Kita telah selesaikan lebih daripada 4.500 case kewarganegaraan. Tapi di dalam 3 tahun ini kita telah mendapat kewarganegaraan kepada lebih daripada 4.500 case. Tetapi ada satu golongan kecil yang masih tiada mendapat. Tadi pun saya ada nampak beberapa orang. Mereka ini adalah mereka yang sudah beranak di dalam negara ini sebelum 1957. Sudah tinggal di negara ini sebelum itu 1957, yaitu sebelum kemerdekaan. Dan sampai sekarang mereka mempunyai kartu merah. Penduduk tetap. Tadi saya nampak di dalam bilik seorang wanita beranak di sini pada tahun 1945. Sampai sekarang di sini saja di Sungai Sembaling Estate 1948, beranak 1948 Sembaling Estate, tinggal sini. Memang bapak dah meninggal, emak dah meninggal. Bapak memang datang dari India, emak datang dari India. Sekarang mereka dah meninggal. Kebanyakan bapak pada masa itu datang dari India karena mereka dibawa oleh orang putih, yaitu British, untuk kerja di dalam estate. Dan sudah meninggal. Walaupun dia beranak di sini, tiada ada sijil kelahiran pada masa itu. Baru-baru dia dapat sijil kelahiran beberapa tahun dulu. Kalau dilihat di dalam sijil kelahiran, memang nama dia ada, tempat beranak ada, hari bulan beranak ada, tapi latar belakang ibu bapak, nama bapak ada, Ori atau hari, saya Malaysia, dan tapi lain-lain maklumat bapak ibu bapak tiada diperoleh. Macam mana mau dapat? Mereka dah meninggal, habis, tapi dapat dan kad merah. Tiada ada negara yang lain yang boleh dikatakan negara mereka. Saya tanya dia ada pernah pergi ke India untuk melawan pun kata. Itu pun dia tak buat. Mungkin saya dan Raja Gopal dan Manikam kita semua ada melawan India. Itu pun dia tak buat. Semana yang negara ini? Mana yang negara ini? Dia beranak di sini. Tak boleh cakap negara India yang negara ini. Kenapa? Dia merdeka. Mana yang negara ini? So baru-baru saya telah mengadakan satu perbincangan khusus dengan Datuk Seri Ahmad Zaidi. Dan saya nak beritahu dia, walaupun kita telah memperjuangkan proses ini, Datuk Raja Gopal dulu ada buat perkara ini juga. Masa dia kuat sebelum masuk ke dalam politik di dalam Surudi Mandra. So dia ada usaha menyelesaikan isu. Tapi daripada masa itu, you were doing in I think 2009, end of 97, 98 and all. 97. Daripada masa itu, we still have not solved this issue. One, kalau pergi ke JPN, pergi ke KDN, dia mesti syarat nombor 1, 2, 3, 4. Siapa bapak? What is taraf kewarganegaraan papa? Taraf kewarganegaraan emak? Dan lepas itu minta mereka mau buat interview, semua berbeda. Karena mana mau dapat bukti. Kalau pergi cari tempat yang di mana beliau dilahirkan, cari bidan yang melahirkan beliau pun tak boleh. Mungkin bidan pun sudah mati. Daftar pun mungkin di dalam estate itu tak ada. So, saya minta Datuk Seri Zahid Hamidi sekaligus kita selesaikan isu. Semua mereka yang beranak sebelum 1957
Semua mereka yang sudah datang ke Malaysia, sudah tinggal di negara ini sebelum 1957, automatically give all of them citizenship. So only and only then can we solve this problem. Itu satu cara di mana at least satu bahagian ini boleh selesai. Selepas itu tidak ada yang beranak di sini lepas 1957. Itu isu lain. Kerana yang beranak di sini lepas 1957 kebanyakan isu masalah mereka sendiri. Di bawah ini masalah banyak. Masalah banyak. Di mana tak tahu siapa ibu, siapa bapa. Ibu tahu tapi bapa tak tahu. Bapa tahu, ibu tak tahu. Kedua-dua ada tapi tidak daftarkan kelahiran anak. Sudah sampai masa tak ambil kad pengenalan. Ini semua kerana kegagalan ibu bapa tidak bertanggung jawab. Karena selepas 1957 undang-undang memang jelas macam mana tidak terdaftar dan mendapat kewarganegaraan. So isu itu kita akan menangani secara fasa kedua karena that is a lot of social issues. Social issues. Kerana labor contractors daripada Bahar yang pergi ke merata-rata tempat di dalam negara ini membawa pekerja-pekerja daripada satu estate kepada satu estate. Tiap-tiap estate kadang-kadang ada emak yang lain atau bapa yang lain. So this is a complicated issue, it's a social issue. Dan ada berlaku di merata-rata tempat. Berlaku di Melaka, Rumbia, satu estate. Bila saya cari puncanya Bahar. Berlaku di kawasan saya, di Sungai Senaru Estate. Saya cari puncanya Bahar. So di mana-mana tempat ada isu macam ini. Saya cari punca di Bahar. So memang ada masalah dari sini, mana perwujudan labor contractors. Perwujudan labor contractors yang tidak bertanggung jawab dan yang membawa masalah ini kepada merata-rata tempat, dan akibat daripadanya ada beratus-ratus anak-anak kecil yang menjadi mangsa. They cannot go to school. Baru-baru saja masa kita di Rawang ada case di bawah warga negara sini. Bapa maklumat tidak diperoleh. So di dalam sijil kelahiran anak cuma nama mak saja ada. Memang warga negara bukan sini. Anak tidak dibenarkan mendapat pendidikan di sekolah. Isunya guru besar sekolah sudi untuk menerima mereka. What school was that? Which school was that last week? Nagaraja. What are in the school? Polakapur. You are the mind में president है बात. और ना यार तो president है क्या? Polakapur school. And guru besar sudi menerima mereka. Guru besar kementerian cakap boleh, tiada ada sebab-sebab kerana mengapa sesuatu anak tidak diberi atau tidak diabaikan peluang mendapat pendidikan. There should be no reason. Kerana kita sudah menandatangani the United Nations Convention of Children's Rights, di mana hak pendidikan telah diberi kepada tiap-tiap anak. We have signed it. So we are signatory to it. Tetapi kementerian sudi, guru besar sudi, yang orang kenal itu PPD sudi. So saya lihat di dalam majlis itu yang berhormat saudara Kamala dan ada bersama saya menjelaskan perkara ini supaya sekolah mesti terima mereka. The reason is simple. Anak tidak boleh jadi mangsa kerana isu-isu yang berkaitan ibu dan bapa. Very simple. Kenapa anak jadi mangsa?
Mak jadi mangsa karena ibu dia kawin seorang yang tidak mempunyai kamera. Itu satu kesilapan. Anak menjadi mangsa. Tapi sekolah. 3 orang anak waiting on the day kan. Tapi sekolah. Soal itu saya ingat perkara-perkara ini kita serang perempuan supaya boleh diselesaikan. Dan agensi-agensi kerajaan sedikit demi sedikit boleh nampak secara jelas apa isu yang diperjuangkan. Karena kalau kita telah selesaikan isu ini, yang perkara-perkara ini akan membarengi kesan buruk kepada kita semua di dalam negara. Contohnya kalau dia tidak anak tak beri pendidikan. Lepas mereka ini yang menjadi nombor 04 dan 08 dan 30 dan apa-apa nombor saya tak tahu apa nombor di sini kuat. Tetapi ini semua mereka yang menjadi masa. Karena kita tidak menyediakan ruang saluran di mana mereka boleh menjadi orang yang baik. Itu sebab saya beritahu yang amanah Perdana Menteri bahwa kita sudi untuk kerja dan melalui proses ini memang isu sosial ini banyak. Kita mendapat perubahan kepada masalah-masalah yang kita. Dan saya mengambil peluang pada hari ini untuk ucapkan ribuan terima kasih kepada semua agensi kerajaan yang telah datang walaupun berpuasa, walaupun hari Sabtu, hari cuti, telah sudi datang untuk bersama kita sebagai bantu untuk menyelesaikan satu isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pegawai daripada semua agensi kerajaan yang bersudi bersama. Dengan itu, biarlah saya meneruskan ucapan saya sebagai guru kata di dalam bahasa